Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar para penonton? Seperti biasalah hari ini kita buat live. Okey, selamat tengah hari ya. Dah pukul 12 lebih kan, 12 suku tengah hari. Selamat tengah hari. Okey, bagi siapa yang tak kenal diri saya kenalkan diri sekejap. Saya Abdul Aziz Abdullah daripada Edu Intellect PLT. Kami adalah sebuah syarikat training dan coaching dalam bidang personal development dan juga dalam bidang business. Jadi saya sendiri sebagai seorang certified trainer daripada HRDF dan juga seorang certified professional coach. Okey, biasalah saya buat disclaimer sikit sebelum apa-apa yang saya cakap ni. Biasanya adalah pendapat saya lah, berdasarkan kepada ilmu yang ada pada saya dan juga berdasarkan pada pengalaman yang saya ada lah dalam saya selama ni lah sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach dan juga sebagai seorang usahawan selama ni. Okey, topik kita hari ni kenal pasti aktiviti yang tak produktif. Okey, okey. Bukan saja kita nak kenal pasti, kita nak nak kenal pasti perkara yang kita tak sedar benda tu tak produktif. Okay? Alright. Biasalah kita ni sebagai seorang usahawan, kita tak macam orang makan gaji kan. Ini topik saya hari ni khas untuk usahawan lah. Kita sebagai seorang usahawan ni, biasanya kita bukan macam orang makan gaji lah. Orang makan gaji ni dia masuk office pukul 9 dan dia balik pukul 6 kan. Jadi masa dia tu dikawal. Tapi kita orang yang bekerja sendiri ni, seorang usahawan lah, yang menjalankan bisnes, kita sebenarnya tak ada orang yang kawal masa kita. Masa kita dikawal oleh kita. Jadi masa yang produktif ni penting lah untuk bisnes kita. Kalau kita buat benda yang tak produktif untuk perniagaan kita, sudah tentulah perniagaan kita ni tak boleh maju. Masa ni semua orang sama je. Dia ada 24 jam sehari. Tak ada orang yang ada 25 jam, tak ada orang yang ada 18 jam, tak ada. Masa semua orang sama, 24 jam sehari. Okay? Tapi kadang-kadang kenapa kita tengok setengah orang tu dia ada masa untuk macam-macam benda, tapi setengah orang tu kata dia asyik-asyik tak ada masa, asyik-asyik tak ada masa, asyik-asyik tak ada masa. Jadi sebenarnya dia bergantung kepada macam mana kita nak menguruskan masa. Jadi dalam video kali ni saya nak bagi sedikit kaedah lah, satu kaedah yang saya pun gunakan untuk diri saya dan saya nak kongsilah kepada tuan-tuan semua. Macam mana kita nak kenal pasti sebenarnya kat mana yang kita ni sebenarnya ada buang masa. Sebagai seorang usahawan kita kena tahu benda ni. Jadi bila kita dah tahu di mana kita ni ada buang masa kita kat mana, jadi kita boleh adjust masa kita tu supaya masa kita tu tak dibuang lah, dan kita boleh ubah masa kita tu pada benda yang lebih produktif. Okay? Benda yang lebih produktif ni termasuklah perkara-perkara yang terlibat dengan kita punya bisnes, ataupun benda-benda yang produktif macam untuk menambah baikkan hubungan kita dengan keluarga dan sebagainya lah. Okay? Jadi itu maksud saya benda yang produktif ni. Jadi sebenarnya saya ada list depan saya ni, ada beberapa aktiviti yang kita boleh write down lah. Kalau selolanya kita just write down aktiviti ni, lepas tu kita catatkan berapa minit kita spend dalam tiap-tiap hari lah. Kalau boleh kita buat benda ni dalam Excel spreadsheet lah. Kita letak hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sampai 1 minggu. Lepas tu kita letak aktiviti-aktiviti ni dalam sebelah aktiviti kita. Lepas tu kita catatkan berapa minit yang kita habiskan masa untuk aktiviti-aktiviti ni. Okey. Jadi bila kita dah letak aktiviti ni, insya-Allah saya rasa beberapa hari kita buat exercise ni, kita akan nampak kat mana sebenarnya perkara-perkara yang tak produktif yang sebenarnya kita banyak habiskan waktu kat situ. Jadi hopefully kita dapat kita dapat buang lah, ataupun kita dapat kurangkan perkara-perkara yang non produktif yang kita duk buat lah. Okay, first kali perkara aktiviti pertama ialah masa tidur kita.
Okay, masa tidur ni sensitif sikit lah. Ada setengah orang kata kena 8 jam, ada orang kata kena 5 jam. Tapi apa-apa pun kita tulis berapa banyak masa kita tidur. Okay, ini pun kadang-kadang berlebihan juga tidur ni. Jadi first kali kita tulis berapa satu hari tu berapa masa kita tidur. Okay, jadi ialah ikut umur lah kan. Okay, lepas tu yang kedua, ini berkenaan dengan masa yang kita spend untuk grooming diri kita lah, ataupun untuk jaga keterampilan kita lah. Ini pun kadang-kadang orang banyak habis masa. Contohnya masa dia mandi. Okay, berapa banyak lah mana, berapa minit dia ambil masa untuk mandi. Ada orang mandi 5 minit, ada orang mandi setengah jam. Jadi kita tulis berapa lama kita mandi. Okay, mandi pagi ataupun mandi petang kan, kita tulis berapa minit. Kalau orang tu mandi setengah jam sekali masuk bilik air, kalau 2 kali mandi sehari, dia dah 1 jam habis kat situ je tau. Jadi dah banyak buang masa di situ. Tapi apa-apa pun tulis. Terpulang pada saya bukan nak pass judgement, tapi saya nak just tulis. Tuan-tuan tulis je berapa lama. Okay. Lepas tu grooming lah. Grooming ni termasuk lah kita bersikat, bersolik dan sebagainya kan. Untuk para wanita bersolik dan sebagainya, kita tulis berapa minit yang kita gunakan untuk bersolik. Okey, sekarang kategori kerja. Okey, yang kita nak kategorikan sebagai, ialah kita kata sebagai kerja, tapi saya nak kategorikan aktiviti ni dia bawah kerja. Pertama sekali, travelling. Okey, berapa banyak kalau kita pergi ke pejabat. Sekali mungkin kita tak pejabat sebab kita work from home. Katakanlah kita ada pejabat, masa travelling kita tu berapa minit kan? Okey, itu pun satu benda yang kadang-kadang boleh jadi time waster kan, kepada kita, keadaan buang masa pada kita. Kita tulis berapa minit kan. Okey, lepas tu kita punya preparation tentang kerja kita. Okey, kita punya berfikir tentang kerja kita, okay? Tentang kita punya business tu, berapa minit kita habiskan masa. Okey, kita tulis. Lepas tu masa yang kita spend untuk check email, check WhatsApp kita kan, dan juga dengan social media di waktu time kerja kita, kita cuba tulis. Ini pun kadang-kadang jadi time waster, especially kalau orang yang tak boleh kawal time bila dia tengok email, time bila dia tengok WhatsApp kan. Mula dia tengok satu WhatsApp, lepas tu dia tengok grup satu lagi, dia tengok satu grup dia, tahu tak tahu dia dah habis setengah jam untuk WhatsApp tengok saja kan. Jadi kita tulis berapa minit kita spend untuk buat benda-benda ni semua. Lepas tu masa yang kita spend untuk buat kerja lah, kerja yang kita bersangkut paut dengan bisnes kita lah, tulis berapa banyak spend yang kita masa, berapa banyak masa yang kita spend untuk kerja kita. Okey, lepas tu aktiviti lain. Contohnya contoh kita tulis kalau kita makan, aktiviti memakan. Aktiviti makan kita tulis kan, satu hari berapa breakfast kita, berapa lama kita makan breakfast. Kalau kita di tempat kerja, berapa lama kita keluar makan dengan kawan kita kan. Termasuklah makan ni, termasuk travelling dan sebagainya kan. Kita tulis berapa lama kita. Okey, aktiviti makan kita, aktiviti makan juga aktiviti kita keluar pergi makan, itu pun aktiviti juga. Alright, lepas tu kita ini pun penting juga, kita nak kena list down juga aktiviti yang kita kategoriskan sebagai apa tu, fun lah, fun ataupun leisure. Dalam satu hari lah kita tulis. Okay, jadi fun and leisure ni termasuklah aktiviti kita lepak dengan kawan-kawan. Okay, berapa lama kita spend satu hari untuk kita lepak dengan kawan-kawan kita. Sebab kadang-kadang orang kena, sebab manusia ni is a social activity punya being tau. Kita kena berhubung dengan orang juga. Jadi kita tengok berapa lama masa kita lepak dengan kawan-kawan kita. Lepas tu masa kita spend tengok TV. Hari ni orang tak tengok TV sangat, tapi orang tengok contohnya Netflix kan, sebab banyakkan orang boleh subscribe kepada Netflix dan sebagainya kan. Berapa banyak masa kita spend untuk Netflix kita satu hari. Ada setengah orang tu kadang-kadang dia tak boleh kawal perkara ni kan, sampai satu hari 3-4 jam, sebab dia jadi ketagih. Dulu orang ketagih tengok TV, tapi sekarang ni because of Netflix ada, dan dia boleh tengok Netflix melalui handphone dia dan dia punya iPad dan sebagainya. Kebarangkalian
Lepas tu ketagihan tu ada kat situ. Jadi tulis kat situ berapa lama kita spend satu hari dengan kita punya Netflix. Lepas tu exercise. Ini termasuk dalam leisure lah. Tapi setengah orang kategoriskan exercise ni sebagai satu benda penting dalam kehidupan dia. Jadi kita letak satu hari berapa lama kita habiskan masa untuk exercise. Okay? Ini penting sebab kalau kita tak jaga kesihatan dalam tubuh badan kita, macam mana kita sebagai seorang usahawan nak berfikir tentang kita punya bisnes, kan? Kalau kita rasa sakit je, kan, asyik masuk hospital je, macam mana kita nak kembangkan bisnes kita? So instead of kita fikir pasal bisnes, kita duduk fikir nanti pasal kesihatan kita. Berapa lama kita gunakan satu hari itu exercise. Lepas tu hobi. Ada tak hobi-hobi tertentu yang kita habiskan masa kita dalam satu hari, kan? Right. Lepas tu masa yang kita spend kerja-kerja tadi, macam saya kata tadi lah, untuk social media, browsing internet, kan? Sebab mungkin kita buat benda ni selepas kita daripada official waktu kerja kita. Tapi kita tengok pula berapa lama kita spend. Kadang-kadang dia jadi masalah dengan social media ni. Mula-mula kita just nak browse tengok berita. Mungkin kita ada berita Star, kita nak tengok ke apa ke. Lepas tu nak tengok live Dewan Rakyat ke apa ke. Tapi kadang-kadang dia akan melirik-lirik kepada kita start browsing semua feed kita tu. Dan lepas tu tengok video lah, apa benda lah. Kadang-kadang kita tak sedar jadi sampai 1 jam. Jadi apa-apa pun kita tulis. Okay? Sebab macam saya kata tadi, objektif exercise ni kita nak kenal pasti kat mana ada hidden time waster yang kita duk buat sekarang ni. Okay? Lepas tu apa lagi? Okay, lepas tu masa kita gunakan untuk study lah, untuk kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Mungkin self study ke, kan? Ada tak kita spend satu hari untuk self study kita, kan? Self study ni sama ada melalui online study ke ataupun melalui kita baca buku ke. Ada tak satu hari kita spend masa untuk self study, kan? Kita tulis satu hari. Lain-lain tu mungkin kita ada tak aktiviti, contoh aktiviti sukarela yang kita duk buat, kan? Ada tak kita buat dalam satu hari ke satu hari? Mungkin kita terlibat dalam NGO ke persatuan-persatuan tertentu. Ada tak aktiviti yang kita buat? Dan last sekali lah, sebagai seorang Islam, aktiviti ibadat kita tulis. Pun kena tulis juga. Okay? Right. Jadi saya dah listkan benda-benda tersebut. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang ni, kita tengok dalam satu hari. Katalah hari ni hari Khamis, hari Rabu. Kita list down berapa jam atau minit kita buat dalam setiap satu aktiviti itu. Waktu besok hari Khamis kita buat. Kita cuba buat dalam masa seminggu. Kat situ nanti kita akan mula dapat nampak kat mana sebenarnya time waster kita tu. Kat mana sebenarnya kita buang masa, dan benda-benda yang buang masa ni lah sebenarnya sama ada kita boleh gunakan masa ni untuk aktiviti yang bermanfaat kepada bisnes kita, bermanfaat kepada kerohanian kita, dengan ibadat, atau bermanfaat dengan personal development kita. Otherwise, kita akan tak sedar yang sebenarnya kita banyak buang masa dengan aktiviti-aktiviti yang sebenarnya tak berfaedah dalam kita punya kehidupan seharian. Itulah yang puncanya, akhirnya seseorang tu akan kata, saya sibuk, saya tak ada masa, dan saya tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Okay? Sampai kadang-kadang sibuk sangat pun, tengok anak pun tak ada masa, kan? Jadi bila kita boleh adjust benda ni semua, insyaAllah kita akan dapat banyak masa. Dan lebih-lebih lagi sebagai seorang usahawan, kita dapat lebih fokus kepada apa yang kita nak sepatut lakukan sebagai seorang usahawan. Okay? Itu sajalah tuan-tuan. Jadi kalau okey video ni, bolehlah kongsi dengan rakan-rakan yang tak tengok live. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.